Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih sudi menonton YouTube channel Cikgu Hafiza. Kali ini Cikgu nak kongsikan sebahagian daripada slot jemputan Cikgu Hafiza, motivasi ringkas bertajuk Aku Pilih Menjadi Permata. Jangan lupa teruskan menyokong YouTube channel Cikgu Hafiza. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe, tunjukkan sokongan anda. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ceramah motivasi oleh penceramah jemputan kita. Majlis dengan ini mempersilakan yang dihormati Cikgu Nur Hafizah binti Mahmud untuk menyampaikan kata-kata motivasi beliau yang bertajuk Aku Pilih Jadi Pertama Berjaya dan Beradab. Mempersilakan. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis Ustazah Nur Zilawati binti Mansurdin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak di atas ruang yang diberikan kepada Cikgu Hafizah di pagi Jumaat ni. Alhamdulillah boleh memulakan dengan kalam Allah, boleh memulakan dengan majlis ilmu, dengan ucapan dan doa yang baik-baik insya-Allah. Tajuk yang telah diamanahkan kepada Cikgu Hafizah, Aku Pilih Menjadi Permata. Aku pilih menjadi permata, berjaya dan beradab insya-Allah. Baik para hadirin yang dihormati sekalian, pertama sekali cikgu nak memberikan kata-kata penghargaanlah kepada pihak sekolah, kepada pihak sekolah, kerana yang cikgu lihat di sini ada bersama live 60 orang. Alhamdulillah. Pada Cikgu Hafizah ini satu kejayaan pihak sekolah di mana mampu menganjurkan dan membudayakan majlis ilmu di pagi hari, pagi Jumaat. Bukan soal berapa banyak view atau like, tetapi disebabkan waktu-waktu sebegini kan, kadang-kadang yang berada di rumah kesukaran untuk bangun awal pagi untuk menyertai aktiviti PDPR dan sebagainya, tetapi pihak sekolah berjaya menganjurkan dan membudayakan. Pada Cikgu Hafizah ini satu usaha yang sangat patut dipuji kerana ikhtiar tu, kerana istiqomah tu. InsyaAllah ini adalah satu sesi perkongsian di antara kita, di mana cikgu nak menjentik sedikit pemikiran kita, nak menjentik sedikit hati kita supaya kita muhasabah diri dan supaya kita berikhtiar untuk menjadi orang yang lebih baik. Tahniah semua yang berada bersama dalam live ini pada cikgu. Anda telah memilih untuk menjadi permata. Anda telah memilih untuk menjadi permata. Permata maksud dia, kita nak jadikan diri kita seorang yang bernilai. Maka kita ada ciri-ciri orang-orang yang bernilai. Bernilai tinggi. Bangun awal pagi bukan perkara yang mudah ya. Bangun awal pagi, masuk melaporkan diri dalam sebuah majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Tahniah, syabas Cikgu Hafizah ucapkan. Ini satu kemenangan dalam diri kita. Baik, Cikgu Hafizah nak tanya semua sekali di sini. Kalau boleh aktif bersama dengan Cikgu Hafizah, boleh tulis di ruangan komen. Cikgu Hafizah boleh lihat di sini ya. Baik, setuju tak kalau cikgu kata menjadikan diri kita itu satu permata yang bernilai adalah satu pilihan. Maksudnya kita pilih nak jadi permata ke nak jadi kaca. Setuju ataupun tidak? Cikgu baca dekat sini ada komen Puteri Nur Safia daripada kelas 3 Harmoni. Tahniah, boleh bangun awal pagi, boleh join majlis ilmu, boleh dengar suara Cikgu Hafizah, boleh tengok muka Cikgu Hafizah, orang yang menyampaikan ilmu pada pagi ini, boleh bersama-sama baca Yasin. Arina Ali kata setuju. Menjadikan diri kita bernilai, menjadikan diri kita permata adalah satu pilihan. Satu pilihan. Kita pilih nak jadi kaca atau permata. Bila sebut kita nak jadi batu permata ni adalah satu batu yang berharga, nilainya tinggi, jadi rebutan orang-orang pakat nak. Berbanding menjadi kaca, bukan tak ada nilai langsung, tetapi nilainya sedikit rendah berbanding dengan batu permata. Okey, menjadi orang yang permata, saya Akif dua bahagia, setuju. Setuju pilih permata, Masya Allah. Terima kasih kerana aktif memberikan respon di ruangan komen, Masya Allah. Okey. Baik, bila kita nak jadi seorang yang
permata. Bila kita nak jadi permata, berarti kita nak memilih untuk menjadikan diri kita seorang yang bernilai tinggi, seorang yang orang nak, seorang yang dikejar orang, menjadi rebutan, menjadi sesuatu yang nak didampingi. Orang pakat-pakat nak kat kita, sayang kat kita, berkenan dengan kita. Berarti kita nak menjadi permata, maksud cikgu adalah kita nak jadi orang berilmu, kita nak jadi orang berjaya, kita nak jadi orang yang beradab, berakhlak. Kalau kita berilmu, kita berjaya tetapi kita tidak ada adab, tidak ada akhlak, kita tidak mungkin disayangi dan dikehendaki oleh ramai orang. Tapi kita nak jadi permata, maksud cikgu berilmu, berjaya, beradab. Jadi orang suka dekat kita, orang pandang tinggi dekat kita, dan yang penting Allah suka dekat kita, Allah sayang dekat kita, Allah angkat darjat kita. Dan apabila orang suka, Allah sayang, kita menjadilah orang yang bahagia. Cikgu nak bagikan satu contoh yang ni cikgu nak fokus kepada anak pelajar. Kepada anak-anak murid cikgu nak fokus. Macam mana yang Cikgu Hafizah kata kita pilih? Kita pilih nak jadi permata atau kita nak pilih jadi kaca Cikgu Hafizah nak bagi situasi. Dalam keadaan sekarang ni dalam keadaan pandemik, dalam keadaan PKP, dalam keadaan PDPR, kita diperlukan untuk belajar daripada rumah. Sama ada kita suka ataupun tidak, kita seronok ataupun tidak, itulah arahannya, itulah keperluannya lah ni, kita kena belajar daripada rumah. Anak-anak murid sekalian, bukan anak-anak murid saja yang berasa tak apa nak seronok belajar dekat rumah. Cikgu-cikgu pun sebenarnya tak apa nak seronok bekerja daripada rumah. Cikgu-cikgu pun sebenarnya rindu nak ke sekolah, nak tengok muka anak murid, nak bergurau dengan anak murid dan nak mengajak bersemuka. Jadi tak faham senang kita nak tanya. Okey? Baik. Cikgu Hafizah nak bagi contoh sama ada yang berada dengan Cikgu Hafizah pada pagi ini, nak pilih jadi kaca atau nak pilih jadi permata. Itu dia. Baik. Katakan satu situasi satu situasi anak-anak murid yang sama dengan Cikgu Hafizah, cuba bayangkan. Satu situasi kita ni, ibu bapa kita susah. Dulu mungkin senang, ni susah disebabkan PKP, terjejas pendapatan, tak dapat nak bekerja, tak dapat mengumpulkan macam mana nak kata, duit kupang macam dulu. Pekerjaan terjejas, gaji mungkin dipotong, mungkin direndahkan ataupun hilang pekerjaan. Maka keadaan ini menyebabkan keluarga kita susah, kurang berkemampuan. Apabila keluarga susah ada kemampuan, mungkin kita jadi bermasalah untuk nak belajar PDPR dengan cemerlang, dengan baik, komitmen tinggi kerana kita masalah gadget, masalah line internet, masalah mobile data, masalah keperluan-keperluan lain untuk mencetak dan sebagainya di rumah. Okey? Jadi kalau kita memilih untuk menjadi kaca, yang bernilai rendah, maka sewenang-wenangnya kita mudahlah jadi malas nak belajar, tak ada mood. Belajar pun lagi tengah-tengah belajar syok-syok, line trouble, mobile data habis, tak boleh nak join Google Classroom, tak boleh nak join Google Meet sebab pakai data banyak. Maka apa yang aku buat adalah ni aku malas nak kerja. Kemudian bila malas nak belajar, ada pula dalam kalangan anak-anak murid memilih untuk bekerja, mencari duit lah, lebih senang supaya ada duit, ada pegang duit sendiri. Maka apa kesan dia kepada anda kalau anda pilih untuk jadi kaca? Maka menjadilah kita orang yang tidak berilmu, menjadilah kita orang yang tidak berjaya. Kalau kita pilih untuk menjadi kaca. Tetapi kalau dalam kalangan anak-anak murid yang bersama dengan Cikgu Hafizah pada waktu ini memilih untuk jadi seorang permata, dalam keadaan kesusahan keluarga tu, dia tak jadikan alasan, dia tahu masalah dengan gadget, masalah dengan line internet, masalah dengan mobile data. Apa yang dia buat adalah dia ikhtiar supaya dia boleh belajar dalam keadaan mengurangkan perbelanjaan supaya tidak menyusahkan mak ayah. Macam mana Cikgu Hafizah kata mengurangkan perbelanjaan? Dia mungkin tidak dapat join kelas online sepenuhnya yang dibuat oleh guru. Tetapi dia ambil peluang untuk menggunakan buku teks yang diberikan. Anak-anak murid sekalian, buku teks yang telah dibekalkan itu lengkap dalam tu. Lengkap penerangannya, lengkap isi kandungan ilmunya, lengkap segalanya. Cumanya kita pilih tak untuk membaca, menghadam apa yang ada di dalam buku teks itu. Jelas panjang cerita dan contohnya supaya kita faham. Jadi bila kita banyak memanfaatkan buku teks, kita dapat mengurangkan beban perbelanjaan terhadap ibu bapa kita. Kita nak berjaya, kita pun banyak belajar daripada buku teks. Bila tak faham, kita banyak berhubung dengan cikgu kita. Sebab apa? Kita nak bagi faham apa yang kita belajar. Kita nak berjaya. Kita nak jadi permata yang bernilai
tinggi, kita nak berjaya sebab nanti kita nak ubah nasib keluarga. Nanti kita nak bela mak ayah kita. Yang kadang-kadang sekarang ini kadang-kadang tak mampu nak bayar bil api, kadang-kadang sekarang ini duduk dalam rumah yang dhaif, kadang-kadang sekarang ini duduk di rumah sewa. Kita nak ubah nasib keluarga, bela mak ayah kita, bayar semua hutang-hutang mak ayah kita, insya-Allah. Baiklah. Kemudian cikgu nak bagi contoh yang kedua. Tadi ibu bapa yang susah kita jadikan alasan untuk kita pilih jadi kaca. Okey, contoh yang kedua, ibu bapa yang senang, bergaji besar, berpangkat besar. Okey, kebiasaannya gaji besar, pangkat besar, pasti dia menjadi orang yang sibuk. Sibuk bekerja. Bila sibuk bekerja, masa dengan anak-anak kurang. Kurang maksud cikgu kurang untuk berjumpa, kurang dapat makan bersama, kurang dapat berkomunikasi, kurang dapat melakukan aktiviti-aktiviti bersama, tengok TV bersama, bercucuk tanam bersama, menonton televisyen bersama. Okey, kurang dapat semua tu. Dan kurang ada masa untuk bercakap dengan anak-anak, kurang ada masa untuk mendengar luahan anak-anak. Okey, jadi kalau sekiranya ibu bapa kita begitu, kita pun pilih untuk menjadi kaca. Apa yang kita buat? Kebiasaannya anak murid sekarang ni dia memberontak. Dia bebai, orang Kedah kata. Dia nak bebas, buatlah apa saja sebab tak ada siapa kisah dia join ataupun tidak PDPR. Dia dapat grade apa dalam pelajaran. Sebab mak ayah bangun awal pagi pergi kerja, ataupun mak ayah sibuk dengan BDR-nya, kerja online-nya dengan file-file dan datanya dan sebagainya. Dan juga mungkin berat kepala memikirkan masalah-masalah kerja. Jadi dia rasa dia diabaikan, tak cukup kasih sayang, tak cukup belayan dan sebagainya. Maka dia memilih untuk menjadi kaca dengan cara dia memberontak. Bila memberontak ni macam-macam lah. Tak dengar cakap, lepas tu buat benda yang mak ayah tak suka, nak tunjuk kata kita memberontak kan. Maka apa kesannya? Kesannya maka menjadilah kita kaca, iaitu insan-insan yang tidak beradab, insan-insan yang tidak bersyukur, insan-insan yang tidak berbahagia. Bila kita tidak ada adab, kita tidak bersyukur, maka kita tidak berbahagia. Cuba semak tengok anak-anak murid sekalian, duduk ada dalam kategori mana? Kaca ke permata? Baik, tapi kalau kita memilih untuk menjadi permata, apa yang kita buat? Mak ayah sibuk, kita rasa macam banyak masa yang kita rasa kita bersendirian di rumah, kita rasa mungkin kita sunyi, kita rasa kita tidak dipedulikan. Kalau sekiranya kita memilih menjadi permata, kita ikhtiar untuk melakukan pelbagai aktiviti yang bermanfaat supaya masa kita tidak terbuang sia-sia, dapat diisikan dengan benda yang baik. Jadi tak adalah kita duduk dalam keadaan kesunyian dan kebosanan kita nak memberontak. Antara aktiviti yang kita boleh buat selain daripada kita PDPR, kita gunakan masa kita, mungkin kita menonton video-video pembelajaran di YouTube berkaitan dengan mengubah bunga, berkaitan dengan memasak, berkaitan dengan memperbaiki motosikal atau basikal. Kenapa cikgu kata bermanfaat? Selain daripada kita join PDPR, kita menjadi orang berilmu, insya-Allah kita menjadi orang berjaya, kita menjadi orang-orang yang mempunyai nilai yang tinggi sebab kita pandai buat macam-macam. Selain daripada tu, contoh dia kita tengok video-video pembelajaran yang ada di YouTube, kita ada rancangan Didik TV KPM, setiap hari ada macam-macam. Dan pelajaran yang ada di Didik TV KPM kan. Okey. Jadi bila kita banyak ikut macam tu, kita menjadi orang yang banyak kelebihan, kemahiran. Kita belajar cara bercakap dengan yakin di depan orang ramai. Kita belajar melalui YouTube. Kita banyak baca buku-buku resepi contohnya sehingga kita mahir memasak. Jadilah kita bukan setakat beradab, bukan setakat kita berilmu dan berjaya, tetapi berkualiti tinggi, serba boleh macam-macam. Itu dia contoh Cikgu Hafizah nak bagi tahu. Kalau kita memilih untuk menjadi permata. Cikgu duk tengok juga ruangan komen ni. Masya Allah. Terima kasih semua. Baik. Cikgu ada 4 panduan. 4 panduan yang Cikgu Hafizah nak tinggalkan pada pagi Jumaat yang berbahagia ini. Kalau kata hari ini, pagi Jumaat ini kita nak set di dalam minda kita, aku nak pilih menjadi permata. 4 panduan dan pesanan daripada Cikgu Hafizah, bukanlah cikgu cakap saja, tapi inilah yang cikgu buat pada ketika cikgu nak mengubah diri cikgu menjadikan orang yang bernilai tinggi. Baik, anak-anak murid sekalian, tuan-tuan dan puan bersama dengan Cikgu Hafizah ya. Perkara yang pertama adalah
tetapkan matlamat hidup. Apa benda yang kita nak capai, apa target kita, apa benda yang kita nak buat. Okey, tetapkan matlamat hidup. Kita nak jadi apa? Kita nak jadi permata. Permata tu permata macam mana? Okey, kita nak berjaya. Kita nak berjaya tu berjaya macam mana? Contoh anak-anak murid darjah 5, darjah 6 dah ada matlamat dalam kepala, targetnya nak masuk ke MRSM. Targetnya nak masuk ke sekolah berasrama penuh. Maka apakah skor mata pelajaran yang perlu dicapai? Apakah aktiviti-aktiviti kokurikulum yang perlu kita sertai supaya kita ada sijil peringkat daerah, negeri, kebangsaan, antarabangsa dan sebagainya, supaya pada ketika orang nak nilai kita tu, orang tengok, oh dia ni permata, kita kena ambil dia. Bukan setakat akademik bagus, ada sijil pula sahsiah terpuji, ada pula pencapaian peringkat negeri dan sebagainya. Okey, tetapkan matlamat hidup kita. Sama juga dengan para guru dan waris ya, tetapkan matlamat hidup kita ni. Dalam hidup kita, dalam keadaan PKP ini, kita tak boleh banyak bergerak. Apa yang kita target nak buat? Adakah matlamat kita sebagai ibu dan bapa nak memastikan anak-anak tidak ketinggalan pelajaran walaupun masalah PKP? Tanya diri kita, adakah kita sebagai guru ini nak menjadikan diri kita sebagai orang yang mampu adaptasi dengan keadaan PKP ini? Disebabkan PKP yang berlaku ini, kita jadi orang yang makin celik dengan IT, belajar dan mampu menggunakan kepelbagaian aplikasi dan teknologi untuk meneruskan perkhidmatan kita. InsyaAllah. Baik, yang pertama tadi matlamat kan. Yang kedua, bila kita dah ada matlamat nak masuk SBP, kita nak masuk MRSM, matlamat nak menjadi ibu bapa yang bertanggungjawab memastikan anak-anak komit dengan PDPR, matlamat nak menjadi guru yang cemerlang, yang inovatif, yang kreatif dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, apa yang kita kena buat adalah kita fikirkan apakah cara-cara yang perlu kita buat dalam mencapai matlamat itu tadi. Mungkin kita kena setiap hari pastikan menonton rancangan motivasi supaya sentiasa kita duduk dalam keadaan aura positif dan menyuntikkan semangat berterusan. Kadang-kadang kita ada jatuh bangun kan, jadi kita kena selalu mendengar perkara yang baik-baik, perkara yang mengingatkan kita kepada matlamat kita. Selain daripada tu, anak-anak murid, kalau sekiranya ada cadangan dalam kepala ni, ada matlamat bahawa aku nak jadi anak murid yang cemerlang, yang menjadi permata bernilai tinggi jadi rebutan, maka apa yang kita kena buat? Kita tak boleh ponting kelas PDPR. Minta maaf, ataupun jangan sampai kita tidak hadir ataupun tak buat aktiviti PDPR. Macam mana yang menyebabkan kita boleh tak hadir? Mungkin sebab kita bangun lambat. Kenapa bangun lambat? Kerana kita tidur lambat. Jadi caranya adalah pastikan kita boleh tidur awal waktu malam sebelum jam 12 supaya kita boleh bangun awal pagi untuk meneruskan PDPR. Itu antaranya. Kemudian jadikan diri kita orang yang aktif dalam belajar, aktif bertanya soalan, aktif menjawab bila cikgu-cikgu tanya soalan supaya kita dapat ilmu itu masuk dalam kepala kita, kita faham, disebabkan kita fokus ya, kita faham, maka kita boleh ingat lama. Sebab apa? Kita nak jadi permata. Permata maksud dia nilai tinggi dari segi kita orang yang berilmu. Okey, kemudian yang ketiga, apa yang kita kena buat adalah transformasi diri. Transformasi diri, cuba cek balik. Kalau sebelum ni kita solat tak cukup 5 waktu. Ataupun sebelum ni solat cukup tetapi dilewatkan. Ataupun sebelum ni solat cukup 5 waktu awal saja. Tidak ada amalan-amalan solat sunat yang lain. Maka transformasi diri ni kita nak ubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Mungkin sebelum ini kita kaca. Sekarang ini kita nak pilih menjadi permata. Maka kita ubah, kita cek balik solat kita, amalan mengaji Al-Quran itu berlaku tak tiap-tiap hari, berlaku tak tiap-tiap pagi. Kemudian bagaimana kita dengan ibu bapa kita, kalau selama ini berkira nak basuh pinggan, berkira nak lipat kain, boleh tak selepas ini kita nak jadi permata, transformasi diri kita menjadi orang yang lebih baik, nak menjadikan hidup kita ini diberkati dengan cara memuliakan ibu bapa dan berbakti kepada ibu bapa. InsyaAllah Allah akan membukakan pintu rezeki seluasnya untuk kita dan memudahkan jihad kita dalam menuntut ilmu. Baik, kemudian selain daripada kita memuliakan ibu bapa, muliakan guru kita, taati guru kita
Doakan guru kita. Ini juga adalah perintah Allah, bukan suruhan daripada kementerian atau sekolah dan sebagainya ya. Dan kemudian Cikgu Hafizah nak pesan, bila kita nak transformasi diri kita, nak ubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, jaga dengan siapa kita berkawan. Kalau kita pilih kawan-kawan yang tidak baik, mudah untuk kita pun menjadi tidak baik. Kita nak berubah, nanti dia peleceh kita pun jadi lemah semangat. Maka kita dah lupa matlamat tadi. Baik, kemudian hentikanlah aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Contohnya, kita selalu malam-malam tidur lambat disebabkan kita banyak melayan media sosial 3 hingga 4 jam. Menyebabkan kita tidur lewat pukul 3 pagi, 4 pagi. Hentikan. Ataupun kita jenis layan drama Korea berlebih-lebihan, 1 hari sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam melayan cerita Korea, bersembang kosong dengan kawan-kawan di media sosial. Hentikan kalau kita rasa itu tidak berfaedah. Kerana ingat, kita nak pilih menjadi permata, maka kita perlu transformasi diri kita ya. Baik, yang keempat, yang terakhir, jaga momentum kita. Jaga momentum kita, maksud Cikgu Hafizah, bila kita dah awal-awal semangat nak berubah menjadi orang yang baik untuk mencapai matlamat menjadi permata bernilai tinggi, maka kita kena istiqamah. Kita kena jaga dengan siapa kita berkawan dan kita kena selalu berdoa supaya Allah mengingatkan kita pada apa target asal kita menjadi permata. Semoga Allah mempermudahkan laluan dan jihad kita menjadi orang yang lebih baik daripada semasa ke semasa. Baik, itu saja perkongsian daripada Cikgu Hafizah pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih kepada pihak sekolah di atas ruang yang diberikan kepada Cikgu Hafizah. Cikgu harapkan apa yang Cikgu kongsikan pada hari ini, pada pagi ini, dapatlah dimanfaatkan kerana Cikgu sendiri pada satu masa dulu tergolong dalam kelompok kaca. Kemudian bila Cikgu sedar diri, waras, matang, banyak berfikir tentang kehidupan, Cikgu telah buat satu turning point untuk menjadikan diri Cikgu seorang permata yang bernilai tinggi. Maka memerlukan pengorbanan, kena tahu cara dan kena ada matlamat dan kena ada kekuatan untuk mengubah diri kita. InsyaAllah, Cikgu doakan semua. Terima kasih Cikgu Hafizah atas perkongsian pagi ini. Sama-sama Rashidatul Husna. Terima kasih semua yang bersama dengan Cikgu Hafizah. Terima kasih kepada pihak sekolah. Cikgu mendoakan anda semua diberkati Allah. Kalau ada yang Cikgu salah cakap, terlanjur bicara terasa di hati, maafkanlah Cikgu Hafizah. Mudah-mudahan Cikgu menjadi satu permata yang sentiasa memberikan manfaat kepada anak-anak didik dan menjadilah saham Cikgu untuk ke syurga Allah dan menjadi satu jariah ilmu. Bagian tadi ceramah motivasi yang telah disampaikan dengan penuh pengajaran jua teladan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Cikgu Hafizah tadi dapat menambahkan ilmu serta menjadi motivasi dalam kehidupan seharian kita dan juga anak-anak didik SKBN. Anak-anak SKBN sekalian, pilihlah menjadi permata yang berharga. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nur Hafizah binti Mahmud. Untuk pengetahuan hadirin sekalian juga, Cikgu Nur Hafizah juga aktif bersama NGO iaitu menjadi ikon anti dadah daerah Kubang Pasu, pengurusi Biro Bimbingan dan Kaunseling Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah daerah Kubang Pasu, sukarelawan kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia dan juga merupakan YDP PIBG SK Padang Pekan Citra Kedah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, dengan berakhirnya ceramah motivasi sebentar tadi, maka majlis sudah sampai ke penghujungnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana bersama-sama mencairkan majlis bicara ilmu siri ke-8 pada kali ini. Saya juga selaku pengurusi majlis memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Dengan itu, majlis disudahi dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.